رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat menyambung kembali pengajian kita pada hari ini insya-Allah secara atas sekalian kitab ataupun pelajaran Qawaidun Nahwi wa Amthilatu Jumaliha ma'a i'rabiha. Pelajaran yang berkaitan dengan ilmu nahwu, dan kitab ini, pelajaran ini adalah lebih kepada bagaimana kita menganalisis, mengi'rab sesuatu kalimah, satu jumlah ayat. Satu jumlah ayat. Semalam kita dah selesai tajuk berkaitan dengan i'rab kalimah. I'rab kalimah yang mana tumpuan i'rab kita adalah kepada tajuk fa'il, dan fa'il yang kita dah selesai bincang semalam adalah berkait dengan apa? Berkait dengan isim zahir. Dan juga kita dah selesai kita bincang tentang i'rab fa'il dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim dhamir. Kan dalam bentuk isim dhamir. Isim dhamir yang kita bincangkan semalam adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, maklum. Kan? Maklum. Pada hari ini kita sambung lagi, insya-Allah. Dan tajuk semasa kita sekarang adalah di bahagian fa'il untuk fi'il mudhari'. Betul tak? Mudhari' maklum. Semalam kita selesai tajuk madhi maklum. Sekarang ni kita tengok pelajaran yang baru berkaitan tentang fi'il mudhari' maklum. Kuliah kita pada hari ini adalah kuliah yang kelima. Semalam kita 3 kuliah pagi, lepas tu sesi awal pagi, sesi tengah hari sikit, dan sesi petang. Dan kuliah yang sebelum itu, kuliah pertama pada minggu lepas. Masih lagi baru. Muka surat kita sekarang ni pun masih pada muka surat 6. Muka surat yang kita bincang adalah muka surat 8 kan? Dia bermula dengan 8. Baru 2 muka. Pada sahabat-sahabat, kepada yang mendengar dan mengikuti perjalanan siri kelas ini, tak perlu bimbang insya-Allah. Baik. Kita tengok fi'il mudhari' maklum. Fi'il mudhari' maklum.
Al-fi'lu al-mudhari'u lil ma'lum. Tajuk dia lah. Tetapi tajuk besarnya adalah di bawah tajuk apa? Fa'il. Di bawah tajuk fa'il. Di bawah tajuk fa'il. Kita dah selesai fa'il dalam bentuk isim zahir dan fa'il dalam bentuk fa'il dalam bentuk isim dhamir, tapi format fa'ilnya adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Ya, baik. Ayat dia adalah yahduru. Contoh lah, ini contoh. Yaqtulu, ya'kulu, yashrabu, yanamu, dan seumpamanya. Asalkan fi'il mudhari'. Dan fa'il itu adalah dalam bentuk dhamir. Nah, ini tajuk sekarang yang kita bincangkan sekarang. Baik. Al-fi'lul mudhari'u lil ma'lumi yahduru. Sebagai satu contoh dia. Nanti kalau kita jumpa mana-mana fi'il pun, inilah dia. Sama. Yahduru fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Itu cara dia. Cara kita baca. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun madin. Tapi kalau fi'il amar, fi'lu amrin. Tak boleh baca pula. Fi'lun amrin. Tak boleh. Fi'lu amrin. Jadi, yahduru fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, ada sahabat minta link. Hanya tak share lagi rupanya. Belum share lagi screen. Oh, minta maaf. Dah share. Share lagi. Belum share lagi. Betul dah share. Tapi kenapa tak nampak? Baik. Yahduru fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Fi'il mudhari' yang diberikan tanda rafu'. Marfu'un selalunya anak kata apa? Kita terjemahkan dengan diberikan tanda rafu'. Lepas tu kita kata apa? Wa alamatu raf'ihi. Kita bagi tanda rafu', dan tanda rafu' itu adalah ad-dhammatu az-zahirah ala akhirih. Mana dia dhammah dekat situ, Puteri Aisyah? Mana dia dhammah? Dekat mana dhammah? Dekat ra. Perbahasan ilmu nahwu ni dia berkait dengan huruf akhir dia. Itu skop perbincangan ilmu nahwu. Baik. Wal fa'ilu, ni fa'il ni. Ini pula skop kita. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Kita baca macam tu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan.
Takdiruhu. Bulatkan perkataan jawazan. Gariskan perkataan mustatirun jawazan, tapi pada perkataan jawazan tu sambung dengan bulatkan. Ingat. Yahduru mustatir jawaz. Kita boleh kata yahduru. Takdir dia huwa. Baik. Wal fa'ilu, jadi fa'il untuk fi'il mudhari' dalam contoh ini yahduru ialah dalam bentuk dhamir, dan dhamir itu adalah tersembunyi. Mustatir maksud dia tersembunyi, tidak kelihatan. Cuma tersembunyi itu, dia bersembunyi. Mustatir istitarnya dia itu adalah secara harus, secara harus. Mana tak wajib. Kalau fi'il amar wajib. Fi'il amar wajib. Yang berikutnya yahdurani. Yahdurani. Yahdurani fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' marfu' diberikan alamat rafu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya, wa alamatu raf'ihi tu letak palang kat sini. Fi'lun tanda palang, mudhari'un buat palang, marfu'un buat palang. Di peringkat awal je, bila dah biasa tak perlulah lagi palang-palang, kita dah biasa. Lepas tu wa alamatu raf'ihi, palang. Wa alamatu raf'ihi bermaksud alamat rafa'nya. Tadi kita kata diberikan tanda rafa'. Tanda rafa'nya subutun nuni. Palang. Subut berarti tetap ada. Subut mana tetap ada. Atau kita kata wujud. Wujudnya nun, tetap adanya nun, subut. Sebab nanti kita akan buang. Dia ada subut, dia ada hazaf. Tetap adanya nun. Kekal adanya nun. Kekal, tetap. Itu untuk perkataan subut. An-nun, nun. Mana nun? Yahdurani. Ni itu, nun. Ni, yahdurani, dia adalah tanda bagi keadaan rafa'. Kita jangan kita jangan silap ataupun keliru dengan tilmizani ataupun mudarrisani. Nun pada isim dia adalah nun mudarrisani. Nun dengan ujung. Dekat sini yahdurani. Sama juga alif nun. Sana pun alif nun juga. Cuma pada perkataan mudarrisani, perkataan itu isim. Nun itu terletak pada isim. Manakala yahdurani terletak pada fi'il. Fi'il dia tak ada tanwin. Mana ada fi'il tanwin? Yahdurun. Mana ada yahduru? Tanwin adalah khususiyah. Keistimewaan atau kepemilikan khusus, milik khusus untuk isim. Tanwin tidak akan berlaku di tempat lain kecuali pada isim sahaja. Jadi yahdurani, nun yang ada pada hujung yahdurani dengan nun yang ada pada hujung mudarrisani, nun yang berbeza. Nun pada mudarrisani, nun itu adalah nun tasniyah. Nun ganti tanwin. Sedangkan nun yang berada pada
yahdurani, nun itu adalah tanda rafa'. Ya. Kalau mudarrisah ni tanda rafa'nya apa? Alif. Nampak tak? Kalau yahdurani, tanda rafa' dia apa? Nun tu. Ya. Nun tu. Yahdurani. Ada tanda rafa'. Adanya nun itu merupakan tanda rafa'nya fi'il mudhari'. Dan ni nun tu adanya nun niabatan anid dhammati. Nun pada fi'il mudhari' yahdurani, nun ni kan, dia merupakan niabah. Apa kita kata niabah? Apa maksud dia? Niabatan ganti. Ganti. Niabatan adalah ganti. Maf'ul ajli. Niabatan anil dhammati, kerana untuk menggantikan dhammah. Dhammah. Dhammah mana? Dhammah ketika fi'il mudhari' mufrad dia. Yahduru. Yahduru. Ru. Maka dhammah pada ra. Dhammah pada ra. Ketika tasniah, dia jadi yahdurani. Jadi digantikan dhammah yahduru ru dengan nun. Yahdurani. Ni. Nun tu. Jadi ingat. Nun pada fi'il tak sama i'rabnya dengan nun yang ada pada isim tasniah. Yang ada pada isim tasniah kita kata apa? Nun niabatan anil tanwini, kan? Dia adalah ganti kepada tanwin. Manakala nun yang ada pada fi'il musanna tasniah adalah merupakan tanda rafa' kepada perkataan fi'il tersebut. Ya. Sebab apa? Sebab apa? Dia ba'anil dhammati. Kenapa perlu kita letakkan nun, kekalkan nun? Subut tu kekalkan, tetapkan. Kenapa kita perlu kekalkan nun? Yang mana dia menjadi alamat untuk keadaan rafa' bagi perkataan yahdurani. Sebab apa? Apa alasan kita? Li'annahu, lam tu lam ta'lil. Li'annahu, kerana ia, hu itu subutun nun, kerana kekalnya. Ingat tak macam mana nak buat marja' dhamir itu? Cara untuk buat marja' dhamir? Li'annahu, hu tu letakkan satu nombor. Bawah hu letakkan satu nombor. Lepas tu marja' dhamir di mana? Subutun nun. Bawah perkataan subut tu letakkan nombor yang sama dengan nombor hu tu. Li'annahu, katalah sini kita buat nombor 2. Li'annahu, maknanya nombor 2 bawah hu. Subutun nun ni kita letakkan nombor 2 juga. Kerana ia apa? Ia kekalnya nun itu minal af'alil khamsati, sebab di antara fi'il 5. Atau kita kata boleh juga fi'il itu sendiri. Ataupun yahdurani. Li'annahu, hu tu kembali kepada yahdurani. Letakkan dekat sini. Boleh juga. Kerana yahdurani minal af'alil khamsati. Ini lebih tepat berbandingan subutun nun. Lebih sesuai yahdurani. Kerana kalimah yahdurani minal af'alil khamsati adalah di antara fi'il 5. Baik. Wa aliful itsnaini, alif itsnaini. Alif itsnaini mana? Ra, alif ni. Yahdurani adalah dhamir. Wa aliful itsnaini, alif tasniah. Yahdurani. Ni nun tanda rafa'. Tapi alif. Wa aliful itsnaini dhamirun. Dia adalah dhamir. Kata ganti diri. Kalimah pengganti diri. Ya. Muttasilun, yang bersambung.
mabniyun ala sukuni, dibentuk atau dibina kekal, yang mabni ala sukun, atas tanda mati. Yahdura, alif tu mati. Alif tu alif apa orang panggil? Alif itsnaini ataupun alif tasniah. Mabni ala sukun fi mahalli, di tempat, fi mahalli raf'in, cara dia macam tu. Di tempat rafa', palang kan dekat situ. Fi mahalli raf'in, palang. Fa'ilun, ia adalah fa'il. Dia kata dia gariskan wa aliful itsnaini, dia gariskan fa'ilun, dia gariskan wa aliful itsnaini adalah mubtada, cerita dia, khabar dia adalah fa'il. Alif itsnaini adalah fa'il. Cuma dia buat ayat wa aliful itsnaini, alif itsnaini itu dia i'rab lagi, dia jelaskan lagi, dia perincikan lagi. Dhamirun adalah dhamir, kata ganti nama diri. Lepas tu muttasil, kategori muttasil. Kemudian mabni ala sukun, dibina di atas sukun. Dibina di atas sukun. Fi mahalli raf'in, di tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Adalah fa'il. Dia adalah fa'il. Kalau kita terjemahkan ke Melayu adalah atau sebagai, kalau dalam bahasa Arab sebagai adalah terjemahan untuk hal. Tapi Melayu ni kadang-kadang kita guna kata sebagai pada ayat cerita, pada ayat khabar, maklumat tentang sesuatu perkara. Saya adalah guru. Kerja saya sebagai seorang guru, Amali mudarrisun. Kerja saya adalah guru, sebagai seorang guru. Melayu kadang-kadang sebut juga kan. Jadi terjemahan Melayu ni perlu dilihat. Nak faham bahasa Arab daripada terjemahan Melayu tak boleh. Ataupun begitu juga dengan bahasa yang lain. Kita nak faham bahasa Arab melalui terjemahan sesuatu bahasa lain tak boleh. Sebab tu Al-Quran tak boleh diterjemahkan. Sebab Al-Quran ini dia mempunyai makna yang tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia atas dasar itu, maka Al-Quran adalah sesuatu yang bersifat mukjizat. Baik. Kemudian kita lihat kenapa kita kata dia dhamirun wa aliful itsnaini dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Kenapa kita kata mabni ala sukun? Sebab apa dia mabni? Soalan dia. Sebab apa dia mabni? Puteri Aisyah selalu semalam diulang-ulang. Sebab apa dia mabni? Puteri Aisyah, sebab apa dia mabni? Puteri Khadijah, kita kata kat sini mabni sebab apa? Sebab dia isim dhamir. Sebab tu kita kata dia mabni. Baik. Seterusnya kalimah yahduruna. Yahduruna adalah fa'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Sama juga macam tadi. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal af'alil khamsati. Baik. Cuba tengok yahdurani, tanda buat bintang. Ada perkataan yahdurani, sebelum perkataan tu letakkan bintang. Yahduruna, berikutnya tu bintang lagi. Lepas tu tahdurani. Selepas tahduru tu tahdurani, buatkan bintang. Lepas tu tahdurani, yang perkataan yang berikutnya tu baris berapa kata? Buat bintang lagi sebelum. Tahduruna, buat bintang lagi. Lepas tu
tahdurina, buat bintang. Lepas tu tahdurani, bintang lagi. Ya. Semua yang bintang ni berapa jumlah dia? Berapa jumlah dia? 7 kan? Ada 7 kalimah ini. Cuba perhatikan pada i'rab yang pertama. Perkataan baris yang pertama tu. Bagi yahduruna, dia ada 2 baris kan? Baris yang pertama tu. Cuba perhatikan pada setiap kalimah ini dia adalah sama. Betul tak? Cuba tengok. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni niabatan 'anil dhammati li'annahu minal af'alil khamsati. Pada 7 kalimah yang ditanda bintang tadi sama ke berbeza? Dia fi'il 5. Ingat tajuk fi'il 5. Apa dia fi'il 5? Apa dia fi'il 5? Iaitu setiap fi'il yang berada di atas wazan, di atas timbangan taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Itu dia. Itu 5 ya Ustaz, sebab tu dinamakan fi'il 5. Tapi pada musanna dia ada 2 kan? Pada tahduruna, yahduruna dia ada 2 kan? Cuba tengok. Fi'il 5 iaitu setiap fi'il. Gariskan perkataan setiap fi'il. Yang berada di atas wazan apa? Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Itu dia. Jadi kalau kita kata tashrabina, macam mana? Wa alamatu raf'ihi thubutun nun fi akhirih. Kan? Boleh? Sebab apa thubutun nun? Niabatan 'anil dhammati li'annahu minal af'alil khamsati. Itulah dia i'rab dia. Boleh? Baik. Cuma beza dia nanti adalah pada setiap fi'il 5, beza dia pada fa'il. Wa aliful itsnaini yahdurani. Sekarang ni yahduruna wa wawul jama'ati. Waw jamaah pula. Sebab yahdurani musanna, yahduruna jama'. Yahduruna jama' untuk kategori apa? Ghaib. Kan? Yahduruna wa wawul jama'ati. Waw jamaah itu dhamirun adalah kalimah ganti diri muttasilun yang bersambung mabniyun ala sukuni yang kekal bentuknya atas sukun. Ya. Yang dia kata mabni ni mabniyun ala sukun yang mana? Waw. Yahduru. Nah, waw. Mabniun ala sukun, waw tu mati. Sebab tu dikata kekal atas tanda mati itu. Cuma waw ini dalam ayat yahduruna kedudukannya adalah fi mahalli. Nampak? Fi mahalli raf'in, di tempat rafu'. Bukan marfu'. Kita tak boleh kata marfu'. Macam kalimah nun. Nun mudhari'un marfu'un, dia kata marfu'un. Dekat sini dia sebut fi mahalli raf'in. Fi mahalli
raf'in. Sebab apa? Semalam disebutkan. Sebab apa fi mahal? Sebab mabni. Nampak? Kalau dia mu'rab, dia takkan sebut fi mahalli. Okey. Fi mahalli raf'in, di tempat rafa' fa'ilun. Fa'ilun. Baik. Wa wawul jamaah dan waw jamaah, waw jama'. Apa dia? Yahduru, waw ni. Dhamir, dia adalah kata ganti nama diri, muttasil yang bersambung, yang kekal baris dia di atas sukun, waw tu mati, fi mahalli raf'in, kedudukan waw ini berada di tempat rafa', fa'ilun, dia fa'il. Wawul jamaah, dia gariskan dekat situ, fa'ilun pun dia gariskan dekat situ. Wawul jamaati fa'ilun. Fa'ilnya adalah waw jamaah. Katalah dalam periksa kita tak ingat atau masa dah tak cukup, letak ya wawul jamaati fa'ilun, maka dikira markah. Dikira markah. Kalau kita kata kita sempat buat wawul jamaati dhamirun muttasil setakat tu pun dapat markah. Tambah lagi mabniun ala sukun pun dapat markah. Tapi markah itu tambah daripada satu je. Kalau kita kata waw jamaah dhamir satu lah. Muttasil dapat dua lagi tambahan. Dapat tambahan markah. Mabniun ala sukun dapat lagi. Fi mahalli raf'in dapat lagi. Fa'ilun dapat lagi. Tapi jawapan yang lengkap wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu jawapan lengkap. Baik. Tahduru. Cuba tengok tahduru. Cuba tengok tahduru. Ta huruf mudhara'ah. Ya huruf mudhara'ah. Okay. Tahduru adalah untuk muannas. Tapi tahduru juga dia untuk muzakkar mukhatab. Nampak tak? Tahduru juga untuk muzakkar mufrad mukhatab. Baik, kita tengok kat sini. Tahduru yang kedua. Okey, tiga yang pertama itu kategori ghaib. Tiga yang kedua ini kategori ghaibah untuk perempuan pula. Sebab itu tahduru. Kita tahu daripada mana? Sebab yahdurna. Yang ketiga tu yahdurna. Kita kata ini tahduru ni muannas lah. Sebab yang ketiga tu yahdurna. Tahduru, tahdurani, yahdurna. Tiga kategori ni adalah untuk muannas. Tapi kalau tak ada yahdurna, tahduru dengan tahdurani, dia boleh jadi apa? Mufrad, tahduru, mufrad, mukhatab, dan juga musanna mukhatab. Ini tahduru dia adalah mufradah muannasah ghaibah. Dan tahdurani muannasah musannah dan musanna muannasah dan ghaibatani. Untuk ghaibah. Tahduru sama fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Baik. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan mustatirun jawazan. Ni. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan itu gariskan bulatkan perkataan jawaz. Taqdiruhu hiya. Takdirnya adalah hiya. Baik. Kemudian kita tengok tahdurani. Apa beza dengan yang yahdurani? Ada beza ke tak ada beza? Ada beza ke tak ada beza? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Baik, kita kekalkan dan kita tak bincang. Cuma kita kata apa? Tahdurani dalam tiga yang pertama ini adalah untuk muannas, musanna,
Ghaibah. Ghaibah ni. Dapat kategori ghaibah. Iaitu pihak yang tidak dilibatkan dalam bicara. Okay. Kemudian kita tengok yahdurna. Ni. Yahdurna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Sebab apa kita kata mabni ala sukun? Sebab ra itu mati. Tak tahu mabni ala ahem. Yang ahem tu kita tengok perkataan terakhir, huruf terakhir bagi perkataan asal. Huruf dia adalah yang terakhir pada perkataan asal. Asal tu bermaksud ketika dia mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar hadara contoh dia. Baik. Kalimah yang asal lah kalimah fi'il yang asal. Baik. Yahdurna wa nunun niswati. Nun keperempuanan. Niswah tu maksudnya perempuan. Yakni iaitu nunul inasi. Dalam kurungan yang bentuk macam ni, kurungan kita kata macam separuh macam ni, kurungan apa ni yang bentuk macam ni, bila dalam ayat kita kena sebut apa? Yakni. Kalau bahasa Arab lah. Melayu pun yakni juga. Baik. Dia ada satu lagi nanti kurungan tapi lengkung. Itu kita tak boleh terjemahkan dengan yakni. Baik. Wa nunun niswati yakni nunul inas. Nun niswah. Niswah ni maksud dia perempuan. Inas ni perempuan juga. Kalimah tu sama je. Niswah tu. Maksud dia apa? Makna dia apa? Perempuan. Inas maksud dia apa? Perempuan. Jadi nunul niswati, nun iaitu nun inas. Nun niswah iaitu nun inas. Dua-dua lah. Dhamirun adalah dhamir. Muttasilun yang muttasil bersambung. Mabniyun yang kekal. Alal fathi atas fathah. Macam mana pula atas fathah Ustaz? Kan? Tu ra bukan ra, nun ni yang kita bercakap. Nampak? Mabniyun ala fathi. Nun ni. Nun niswah mana ni? Ni nun. Dia dhamir muttasil mabni atas fathah fi mahalli raf'in fa'ilun. Nun ini berada di tempat rafa' sebagai fa'il. Ya. Baik. Seterusnya kita tengok pula tahduru. Tahduru ni sama dengan i'rab bagi tahduru yang tadi. Sama ke berbeza? Sama ke berbeza? Pada baris yang pertama. Kita tengok ya. Tahduru ni. Tahduru. Ni. Yang sebelum tu. Tahduru, tahdurani, yahdurna. Tahduru yang atas tu. Tahduru yang atas, dia adalah untuk kategori ghaibah. Sedangkan tahduru di bawah ni untuk muzakkar mukhatab. Tapi baris yang pertama sama ke berbeza? Sama. Nampak? Itu. Jadi kita dah tahu dah dia punya pedoman, dia punya guideline dia. Tak perlulah nak hafal secara sebiji-sebiji. Hafal kaedah, faham kaedah, gunakan. Itu yang penting. Saraf ni. Itu masuk juga dalam bahagian saraf. Baik. Jadi tahduru yang kedua ni, tahduru bawah ni, fi'lun marfu'un. Dia kata fi'il yang marfu' diberikan tanda rafa'. Fi'il mudhari' diberikan tanda rafa'. Tanda rafa' dia apa? Dhammah yang clear, jelas kelihatan di akhir. Wal fa'ilu manakala fa'il. Ya, fa'il. Mana pelaku dia tu dhamirun mustatirun wujuban. Gariskan perkataan mustatirun wujuban, bulatkan wujuban. Kalau tadi tahduru tadi, cuba tengok. Dhamirun mustatirun jawazan. Pada ghaibah jawaz. Pada mukhatab wujub.
gariskan perkataan mustatir wujuban. Ingat. Dia akan jadi jawaz apabila pada kategori ghaib, ghaibah. Tapi pada kategori mukhatab dia adalah kategori apa? Wujub. Ya. Boleh? Ya. Itu kadang-kadang benda kecil tapi kita keliru. Wujub ke? Jawaz wujub. Dah, mudah je. Pada ghaib maka dia adalah jawaz. Cuba tengok tahduru dengan yahduru. Kan? Yahduru yang mula-mula tadi dengan tahduru untuk ghaibah. Nampak tak? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia ghaib. Cuba tengok. Tahduru. Tahduru ni tahduru yang mukhatab mufrad mukhatab mudzakkar mukhatab wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Ingat situ ya. Setiap mufrad mudzakkar mukhatab maka fa'ilnya adalah dalam bentuk dhamir mustatir yang wajib. Ya. Putri Aisyah. Ya. Tulis nota. Apa nota tadi? Apa notanya? Nota dhamir mustatir untuk ghaib dan ghaibah adalah kategori jawaz. Dhamir mustatir untuk ghaib dan ghaibah adalah kategori jawaz. Harus. Okay, nota yang kedua. Dhamir mustatir untuk mukhatab mudzakkar mufrad. Mukhatab mudzakkar mufrad. Maknanya kategori mukhatab. Tapi mukhatab mudzakkar. Dan mukhatab mudzakkar bilangan untuk mukhatab mudzakkar dan bilangannya mufrad. Bilangan satu. Tahduru. Jadi macam mana tadi? Macam mana nota yang kedua tu? Dhamir mustatir untuk mukhatab mufrad mudzakkar. Mukhatab mufrad mudzakkar adalah kategori wujub. Wujub bermaksud wajib. Jawaz bermaksud harus. Ya. Baik. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Takdir, apa yang kita nak faham daripada perkataan takdir? Apa maksud takdir? Takdirnya, bayangannya. Kita kena andaikan. Apa maksud andai ni? Kita bayangkan benda tu tak nampak dengan mata. Tak. Kalau nampak dengan mata disebut zahirah, yang jelas. Tak nampak dengan mata disebut takdir, muqaddar, dibayangkan. Kita bayang, nampak, nampak kalimah anta. Tapi anta tu tengok ke depan, secara fizikalnya dia tak nampak. Baik, seterusnya tahdurani. Tahdurani fi'lun sama macam tadi. Sebab apa? Semua cuba perhatikan. Baris yang pertama. Semuanya sama. Sebab apa sama? Sama ada musanna ghaib, musanna ghaibah atau jamak muzakkar ghaib ataupun jamak muzakkar
mukhatab, dan juga mufrad muannasah baris yang pertama sama, sebab semua sama. Sebab dia adalah kelima-lima itu dia adalah kategori apa? Kategori mufrad, apa kategori fa'il lima. Fa'il lima semuanya bila mana dalam keadaan rafa' subutun nun. Adanya wujudnya nun. Baik, wa aliful itsnaini, alif itsnaini. Mana dia? Alif ni, alif. Tu. Ya. Baik. Jangan pandang nun ni. Nun ini dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan tanda rafa', tanda rafa'. Tapi alif itu adalah fa'il. Wa alif itsnaini digariskan. Ujung tu dia bergariskan perkataan fa'il. Alif itsnaini ini adalah fa'il. Jadi alif itsnaini ini yang menjadi fa'il. Alif itu adalah dhamir, kata ganti nama diri. Muttasil yang bersambung. Ya, mabniun ala sukun yang kekal baris atas sukun. Ya. Baik. Maka dia berada oleh kerana dia berada di atas berada dalam bentuk mabni, sebab tu kita kena kata fi mahalli, di tempat. Baik. Seterusnya tengok tahduruna. Ini. Tahduruna, ingat. Tahduru, tahdurani, tahduruna. Yang kita nak baca sekarang ni, dia adalah mukhatab. Kategori kata ganti pihak diri yang kedua. Yang terakhir, tapi kategori muzakkar. Tahduru, tahdurani, tahduruna, mukhatab muzakkar. Ini. Jadi tahduruna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i. Sama juga sebab fi'il lima. Ingat fi'il lima sama je, standard dia. Kemudian wawul jamaah. Ini. Wawul jamaah. Nun ni tanda rafa'. Sebab fi'il lima. Fa'ilnya wawul jamaati fa'ilun. Yang menjadi fa'il adalah waw. Waw jamaah itu adalah fa'il. Ya, wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, di tempat rafa'. Baik. Ya. Seterusnya tahdurina. Ini pula sama juga i'rab yang pertama tu tak ada bezanya. Sebab apa? Sebab fi'il lima. Jadi kita masuk kepada baris yang kedua, wa ya'ul mukhatabati ya mukhatab. Mukhatabah ni mukhatabnya ya mukhatabah orang bagi. Mana dia? Ya ni. Tahduri, ya tu orang panggil ya mukhatabah. Bukan ya mukhatab. Mukhatab lelaki, mukhatabah perempuan. Ya mukhatabah. Fa'ilun. Tengok, digariskan perkataan ya mukhatabah dan digariskan perkataan fa'ilun dalam ayat. Ya mukhatabah, tahduri. Ya tu adalah fa'il. Ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Sama lah. Sebab apa dia fi mahal? Sebab dia dhamir. Nampak tak? Sebab dia dhamir. Kenapa pula
ala sukun sebab ia tu mati. Kita tahu dia alasan dia. Cuma ayat tu kita tahu ya mukhatabah, apa bendanya ya mukhatabah ni? Dia adalah dhamir. Dhamir tu kategori apa? Muttasil. Sebab dhamir dia pecah dua, muttasil dengan munfasil. Lepas tu kita sebutlah apa bentuk rupa dia? Dia mabni. Mabni atas apa? Sukun. Sebab apa? Mabni atas sukun. Kemudian apa kedudukan dia? Berada di tempat rafa'. Sebab apa berada di tempat rafa'? Fa'il. Boleh? Itu cara kita analisis. Baik, seterusnya tahdurani sama juga. Yang pertama tu dia adalah fi'il 5. Macam yang ada disebut sebelum. Lepas tu tahdurani alif itsnaini sama macam tadi juga. Nampak tak? Yang musanna, mukhatab, muzakkar sama juga dengan macam kita i'rab apa ni? Ghaib musanna. Ghaibah musanna. Sama juga. Betul tak? Sama sebab alif itsnaini, alif tu tahdura, dia mabni atas sukun. Betul tak? Dia adalah muttasil, kategori dhamir muttasil sama je. Jadi wa aliful itsnaini dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Kemudian tahdurna. Tahdurna dia berbeza sikit rupa dia. Sama macam i'rab untuk yahduru. Tahduru. Ya. Sama ada tahduru tu yahduru, ya. Baik ghaibah muannas mufrad, mufradah ataupun mukhatab mufrad mudzakkar. Apa ni untuk samalah dari segi apa? Mabni tak. Dia yang tu dhammah, minta maaf. Yahdur tahdurna, tahdurna. Tahdurna ni fi'il mudhari' mabniun ala sukun. Kalau yahduru tahduru dia mabni ala dhammah. Ini yahdurna. Oh, tu mati. Jadi bila mati mabni ala sukun lah. Na tu nun niswah. Sama. Nun niswah. Dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tadi yahdurna. Ini tahdurna. Sama, nampak tak? Tadi kemudian kita kata yahdurna. Yahdurna. Nampak tak? Pada apa? Pada muannas ghaibah jamak. Jamak muannas ghaibah. Yahdurna. Nunun niswati. Ayat dia sama je dengan tahdurna kat bawah ni. Sama je. Wa nunun niswati, nunul inasi, dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Boleh? Ahduru. Cuba tengok. Ahduru. Ini ahduru fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Fi'il mudhari' diberikan tanda rafa'. Apa tanda rafa' dia? Ra tu dhammah. Ya. Di akhir dia yang jelas. Fa'il di mana? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru. Cuba tengok. Gariskan perkataan mustatirun wujuban, bulatkan perkataan wujuban. Anta adalah wajib. Tahduru anta. Mukhatab mufrad muzakkar. Dekat situ dhamir mustatir wujuban. Pada ahduru dhamir mustatir wujuban. Ya. Apa yang kita bayangkan dalam kalimah ahduru? Kita nampak bayang-bayang apa dia? Ana. Kalimah ana iaitu dhamir ganti nama diri. Baik. Kemudian nahduru fi'il mudhari' marfu'. Oleh kerana ra belakang itu tanda dhammah, maka kita katakan wa alamatu raf'i ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kalimah nahduru wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Kalimah mustatirun wujuban, gariskan, bulatkan perkataan wujub. Jadi ringkas dia, dhamir, nota lagi. Dhamir mustatir untuk mutakallim.
dhamir mustatir untuk mutakallim. Bagi fi'il mudhari' adalah kategori wajib. Adalah kategori wajib. Ya. Boleh? Baik. Jadi selesailah tentang i'rab fa'il bagi fi'il mudhari' maklum. Fa'il itu dalam bentuk dhamir. Tapi kategori fi'ilnya adalah mudhari' dan dia adalah mudhari' yang disebutkan fa'il dia. Maknanya disebutkan apa? Kita kata kalau dalam ayat bina maklum. Ya. Baik. Jadi sekadar itu dulu insya-Allah untuk sesi ini. Kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap. Perbincangan kita tadi pada muka surat 8 ya, berkait dengan fi'il berkait dengan fa'il dalam yang berada pada fi'il mudhari' maklum. Sekian dahulu untuk sesi sekarang. Sekejap lagi dalam 15 minit, setengah jam kita akan sambung balik untuk sesi kedua pada hari ini insya-Allah. Ya, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.